Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, so hari ini aku nak kongsi cara penggunaan KLSE Screener dulu Oke, sebab nanti aku akan kongsi cara nak guna RHB Trade Smart dan juga M Plus Online lah. Oke, sebab tadi ada problem sikit dengan platform tu. Okay, so aku akan buat separate video lah. So, aku buat KLC Screener tu, cara-cara ataupun cara nak baca maklumat-maklumat dalam KLC Screener. Okay, so kebanyakan ada banyak maklumat dalam KLC Screener. So, aku akan tekankan mana maklumat-maklumat yang selalu aku akan tengok. Okay, untuk aku akan screen untuk FA, okay, FA lah, selalunya FA lah. Okay, ataupun untuk aku extract ataupun untuk aku ambil maklumat-maklumat penting sebelum aku beli ataupun aku trade satu saham. Okay, so senang saja kita pergi kat KLSE Screener. Okay, just Google KLSE Screener. Okay, minta maaf kalau internet aku kalau tiba-tiba terputus. Okay, sebab internet aku kurang baik sikit. Okay, untuk hari ini. Okay, so kita pergi kat KLSE Screener. Okay, kita tekan je. Alright. Okay, kita tunggu dia loading. Sorry ya. Okay, so ini adalah paparan untuk KLC Screener. Okay, so KLC Screener ni, okay, bagus juga sebab apa? Let's say kalau platform problem, contoh RHB Trade Smart, let's say hang, KM Plus Online hang, okay, kita boleh guna KLC Screener tu untuk buat kajian saham ni kita lah. Okay, kadang-kadang dia maintenance lah, kadang-kadang RHB Trade Smart tu dia maintenance, okay, M Plus Online pun maintenance. Okay, so kita boleh guna KLC Screener ni sebagai platform alternatif. Okay, selalu juga aku guna KLC Screener. So, okay, so cara okay, untuk kita search ataupun untuk kita cari kaunter-kaunter yang kita nak buat kajian. Okay, senang je kita pergi kat search ticker kat sini. Okay, contohlah uh, kita pergi contohlah kaunter Nestle. Contohlah Right, untuk mengelakkan by call, okay, pilih kaunter Nestle. Right, so kalau kita pergi kaunter Nestle, okay, jangan tekan enter kalau korang tekan enter, kita kalau korang tekan enter, dia takkan masuk. Okay, dia takkan masuk kepada counter tu. So, kita kena korang kena type Nestle, right? So, pergi kat Nestle. Okay, so Nestle ada dua kat sini, Nestle dan Nestle CF kat sini. Aku tak pasti CF. CF tu macam call Warren kot. So, aku tak berapa familiar CF. Tapi selalunya counter CF apa semua ni tak patuh syariah. Okay, so kita sebagai orang Islam tak bolehlah beli kan patuh syariah. So Nestle, kita tekan kat Nestle. Okay, alright. So kita tengok, okay, pertama sekali kita kena cari kaunter-kaunter yang patuh syariah lah. Okay, paling penting patuh syariah. Alright, so kalau kita tengok kepada Nestle, okay, macam mana nak tahu dia ada patuh syariah? Senang je, kita tengok sini, dia ada tanda S. Okay, dia ada tanda S. So bermaksud, okay, bermaksud kaunter Nestle adalah kaunter yang patuh syariah. Simple je. Kalau tak ada S, maksud bukan patuh syariah lah. Okay, kalau ada tanda S, maksud patuh syariah. Okay, so sekarang ni Nestle harga counter dia atau harga saham ni RM136.50. Okay, so kat sini ada beberapa maklumat. Okay, so apa yang penting kita tengok high, low. So high ni bermaksud dia pernah cecah. Okay, tak silap pada hari Jumaat hari tu bukan Jumaat, sorry, pada Khamis. Okay, sebelum cuti RM136.70. Okay, RM136.70 dan paling bawah RM136.20 sebelum tutup pada harga RM136.50. Okay, so itu adalah cara baca bagi high and low kat sini lah. Okay, so ini volume. Alright, volume diperdagangkan. Okay, maksudnya jual belilah. Okay, berjual dan beli. So ada 42,100 volume. Alright, so volume ini untuk pembelian. Okay, buy kalau kita tengok sini buy. Right, and sell. So buy dia 16,100. Okay, sell ada 200. Okay, so 200 unit kat sini. Okay. Alright, so ini untuk buy, ini untuk sell. Okay, so untuk buy kalau kita pergi kat bawah ni, ini adalah harga buy. Okay, ini adalah harga sell. Okay, so harga buy dan harga sell. Okay, so sebenarnya kalau kita tengok, kalau korang beli harga buy, okay, korang kena queue lah. Okay, kalau korang
nak sangat untuk memiliki saham Nestle, korang terus beli dengan harga sell kat sini. RM136, RM136.90, sorry. So itu cara-cara lah. Itu cara-cara untuk beli saham Nestle. So kalau korang beli dengan RM136.90, directly korang akan terus dapat saham Nestle. Tapi kalau korang beli dengan harga buy kat sini, RM136.50, korang kena queue lah di belakang 16,000 orang. Bukan 16,000 orang, 16,000 unit saham. 16,000 unit orang yang queue untuk dapatkan harga RM136.50. Itu benda yang penting lah. Dalam cara untuk aku baca dalam KIC Screener. So you week ni aku tak berapa familiar ROE, PE, EPS, DPS dia. So ini bagi aku tak penting untuk newbie. Right, ini pula dividend yield. Dividend yield. DY ni dividend yield. Dividend yield. So sudah pasti salah satu keutamaan kita beli saham adalah kita nak tengok juga berapa banyak counter ni memberi ataupun saham memberi dividen. Untuk Nestle kalau kita tengok 2.05% dividend yield ataupun dividen yang dibagi setahun. So bagi aku 2.05% agak rendah. Agak rendah jugalah. Dengan harga saham RM136 ni. Alright. Agak rendah juga 2.05% ni. Ada counter-counter yang boleh bagi dalam 4% setahun, 6%, ada 8, ada 10 pun ada. So itu korang kena pandai carilah. Tapi aku akan tunjuk kalau korang nak tengok dividen, berapa banyak dividen dibagi, dividen yield kat sini. So kita boleh tahu Nestle bagi 2.05% saja setahun. So NTA aku tak pasti, BBTV ini semua benda agak kompleks juga. Share, market cap. So itu kurang aku tekankan. Apa yang aku tekankan, dividend yield, price ask, volume low and high ni lah, dengan harga saham kat sini. So dengan adakah counter ni syariah ke tidak. Alright, so ini technical dia. Aku tak nak sentuh sangat tentang technical. Right, aku lebih sentuh macam mana nak guna KLC screener lah. Alright, so kalau kita tengok quarter report, so kalau nak tengok quarter report, kita scroll saja kat bawah, kita boleh tengok quarter report untuk Nestle. Alright, so kita tengok kat sini dia ada 3 revenue, net dengan more profit margin. So apa yang kita nak tengok adalah warna revenue dengan net. Alright, so kalau kita tengok revenue untuk Nestle, 1.3 billion, 1.5 billion, 1.3, 1.4, alright, so kalau kita tengok Nestle ni, konsisten dari segi revenue, sentiasa di atas 1 billion, sentiasa di atas 1 billion, so kalau kita tengok net pula, alright, net untuk Nestle, sentiasa mencatatkan keuntungan. So ini adalah net ni maksudnya hijau ni bermaksud dia syarikat menjalankan ataupun bar di atas bermaksud syarikat menjalankan bisnes yang menguntungkan lah. Kalau dia bar ke bawah, alright, dia akan negatif lah. Bermaksud dia mencatatkan kerugian. Alright, so kalau kita tengok net ni, Nestle, kalau warna merah ni masuk rugi lah 13.8%, 32.7%, 20.8%. So walaupun net dari segi percentage, ni dari segi percentage, tapi dia still buat keuntungan kat sini 128.4 juta. Kenapa dia negatif? Kalau kita tengok dia turun ke bawah, so the net dia turun ke bawah, that's why dia ada negatif sikit lah. Alright, so tapi secara keseluruhan Nestle sentiasa beruntung. Sentiasa beruntung. Tengok net dia pun ke atas, so maksud sentiasa beruntung lah. Alright, so kita pergi ke annual. Alright, annual, ini adalah annual report untuk Nestle. Annual report untuk Nestle secara keseluruhan. Kalau kita tengok
Nestle ni sentiasa, okay, kita tengok 5.5 bilion, 5.5 bilion. So, ada peningkatan dekat sini daripada 2013 sampai 2019. Okay, daripada 4.8 dia naik sampai 5.5 bilion. So, ini 4 bilion. Okay, belum complete lagi dia punya cycle, okay, aku rasa. Ke dah complete? Kita pasti sekejap. Tengok quarter report 2020. Dah complete. Ada satu lagi quarter. Okay, ada satu lagi quarter. Okay, ni 4 quarter. Okay, ada satu lagi quarter untuk annual untuk Nestle. So, kita tengok kalau dia berjaya kekal 5.5 bilion. Okay, aku rasa dia akan naik ni dari segi mungkin sama dengan net ni. Alright, bermaksud Nestle membuat bisnes yang menguntungkan lah. Okay, so itu secara annual. So, kalau kita nak tengok dividen, kita tengok kat sini. Okay, kita tengok kat dividen kat sini. Alright. Okay, so kalau kita tengok okay, Nestle dividen. Alright, dia ada kat sini kita tengok apa yang penting untuk dividen, apa yang korang kena tengok, announcement date. Ni announcement date tarikh syarikat mengumumkan dividen akan diberi. Okay, 10 November. Okay, financial year, okay, subject, okay, ni tak perlu sangat ni. Okay, financial year ni pun tak perlu sangat. Okay, expired date, okay, kita tengok 26 November, okay, 2020. Payment date pada 16 Disember 2020. Okay, so ini adalah 3 perkara yang korang kena tengok. Okay, announcement date, okay, expired date dengan payment date. Okay, announcement date 10 November, okay, dia akan umumkan dividen akan diberi. Okay, expired date ada 26 November, bermaksud okay, sesiapa yang memiliki saham Nestle sebelum 26 November, okay, sebelum 26 November layak untuk dapat dividen sebanyak 0.7 okay, ataupun 7% aku rasa ni. Okay, 7%. Okay. Alright, so itu adalah cara untuk baca dividen lah. Okay, baca bila diorang bayar dividen. So, announcement date, expiry date, payment date. Okay, payment date bermaksud tarikh diorang akan bayar 0.7 ni. Okay, so clear. Alright, announcement, expiry date dengan payment date. Alright, so sesiapa yang mempunyai strategi ataupun berminat untuk buat dividen, tu cara-cara korang nak baca pembayaran dividen suatu counter. Okay, so lagi satu, kalau kita nak tengok okay, performance pembayaran dividen untuk counter, kita tengok berapa kerap atau berapa konsisten suatu counter tu membayar dividen setiap tahun. Okay, kalau kita tengok counter Nestle ni, okay, start daripada 2017, 2016. Okay, 2016, okay, counter Nestle, okay, ataupun syarikat Nestle akan membayar secara konsisten, okay, dividen, alright, dividen sebanyak 3 kali setahun. Okay, 2016, okay, pada awal tahun, pada bulan Ogos, pada bulan Oktober. Okay, pada Mei, September, November. Mei, September, November, Mei, Ogos, ada Ogos sikit lah. Okay, awal sikit dengan November. Okay, tapi yang paling penting adalah dia bayar 3 kali setahun. So, itu paling penting lah. 3 kali setahun. Alright, so dengan ada yang dapat 14%, okay, ada 7%, ada 1.3, ada 13.5%. Okay, agak tinggi juga dibayar. Okay. Okay, so itu adalah cara-cara okay, untuk check okay, pembayaran dividen. Okay, tapi secara keseluruhannya kita tengok Nestle membayar dalam lingkungan 2.05%. Tapi bagi aku agak rendah juga untuk counter dividen. Korang boleh cari. Okay. Strategi, okay, aku buka sikit lah cara-cara strategi untuk membeli counter dividen. Okay, pertama sekali, ini cara aku pertama sekali, okay, korang kena tengok performance syarikat. Okay, performance syarikat, adakah syarikat, okay, pertama, of course lah syariah. Okay, yang kedua, pastikan syarikat menjalankan perniagaan yang menguntungkan. Okay, contohnya Nestle. Okay, kita boleh check kat quarter report, mudah je. Kita boleh check kat quarter report. Okay, kalau kita tengok, okay, sentiasa positif, okay, revenue sentiasa constant, right, bermaksud syarikat membuat bisnes yang menguntungkan. Okay, Nestle sentiasa membuat bisnes yang menguntungkan. So, untuk check, kita boleh check kat quarter report, kita boleh check kat annual juga. Okay, kalau sentiasa constant ataupun naik, okay, dan dia punya net profit pun naik, kita boleh tengok
naik daripada 461 juta ni dia naik sampai 670 juta. Okay, sentiasa naik. So bermaksud company menjalankan bisnes yang menguntungkan. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, okay, cuba cari counter-counter okay, yang nilainya ataupun nilai counter atau nilai sahamnya bawah RM1. Okay, bawah RM1. Okay, kenapa kena cari yang bawah RM1? Okay, of course, okay, bila cari bawah RM1, alright, korang akan dapat memiliki unit saham yang lebih banyak lah. Okay, okay, boleh je beli kat Nestle ni, tapi RM156 satu unit lah. Okay, kalau banyak duit tak apa. Okay, kalau banyak duit ke ataupun banyak tiba-tiba dapat duit terkejap ke, bolehlah beli RM156 ni. Okay, tapi yang pastinya ramai yang mungkin noda tak terlalu banyak. So cuba cari ke counter-counter yang bawah RM1. Okay, bawah RM1 ada 80 sen, ada 70 sen, okay, ada 40 sen, ada 50 sen. So gameplay dia adalah korang akan dapat banyak unit saham. So bila dah banyak unit saham, dia akan bayar lebih banyak dividen. Okay, ada je okay, counter-counter yang bawah 10 sen, ada bawah RM1, sorry, bawah RM1. Okay, mempunyai quarter report yang bagus, cantik juga. Okay, itu yang kedua. Okay, yang ketiga adalah pastikan dividend yield kat sini. Okay, dividend yield. Okay, kalau kita tengok dividend yield untuk Nestle 2.05%. Okay, so bagi aku tapi tak tahulah korang lain. Bagi aku dividend yield untuk Nestle agak rendah, 2.05%. Okay, kalau dibandingkan dengan harga saham dia RM136. Okay, agak tinggi sebenarnya RM136. Keuntungan pun dia bagi tak banyak. Okay, walaupun keuntungan sentiasa buat keuntungan tapi dividen dia agak rendah, 2.05. Okay, cuba cari counter-counter dividen yang membayar mungkin dalam 3%, okay, 4%, ada 6%. Okay, kalau dapat 5 ke 6% tu tinggi dah tu. Ada juga yang aku rasa dalam 8% pun ada. Okay, kalau pandai cari, kalau pandai screen boleh dapat. Okay, boleh dapat. Alright, so lagi satu. Okay, yang keempat istilahku. Yang keempat, pastikan dia punya konsistensi. Konsistensi ni paling penting. Okay, konsistensi korang boleh tengok daripada segi pergi klik kat dividends ni, korang boleh tengok setiap tahun adakah dia membayar secara konsisten. Kalau kita tengok pada Nestle, okay, sentiasa bayar secara konsisten daripada 2016, 3 kali. Okay, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Okay, so tapi kalau tiba-tiba 3 kali, tiba 1, tiba 2, so tak konsisten. Okay, cuba cari yang konsisten, at least dalam macam ni okey lah. Okay, dalam 2015 pun sama, dia konsisten 3 kali. Okay, 2014 2 kali. Tapi tak apalah, kita ambil 5 tahun yang ke atas. Okay, 5 tahun atau 4 tahun ke 3 tahun pun okey lah. Okay, 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali. So secara generalnya Nestle membayar 3 kali setahun. Okay, so ada 4 point kat situ. Alright, so ada 4 point untuk counter dividend, pembelian counter dividend. Alright. Alright. Lagi satu adalah, okay, ada orang cakap, let's say macam mana kalau bila kita macam mana cakap, bila kita boleh melepaskan, okay, counter ataupun saham-saham, bila masa kita boleh nak lepaskan counter atau saham-saham dividen ni. Okay, mudah je, bila company start membuat ataupun start tidak membayar dividen dan company membuat bisnes yang merugikan. Okay, so itu adalah dua situasi yang membolehkan kita start untuk jual lah counter tu ataupun jual saham dia. Okay, so untuk counter dividend sebenarnya lebih kepada fokus kepada kita nak kumpul berapa banyak unit. Okay, lagi banyak unit lagi bagus. Okay, bila dia jatuh bermaksud kita akan lagi top up. Okay, lagi banyak kita beli. Okay, so kita tunggu harga-harga diskaun lah untuk counter dividend. So itu adalah cara-cara untuk kalau kita nak ambil dividend lah. Right. So lagi satu, kita boleh tengok pada warrant. Okay, Nestle ada satu warrant kat sini. Okay, tapi warrant ni tak patut syariah. Okay, kita boleh juga pergi kat shareholding charge. Okay, kita boleh tengok Employees Provident Fund. Okay, Employees Provident Fund. Okay, ini adalah, aku rasa ini adalah syarikat government. Okay, aku rasa lah. Alright, Employees Provident Fund ni macam wang persaraan juga ni.
Okay, so ada dispose, so kita boleh tengok, right, shareholding charge changes, ni shareholding changes. Okay, tapi kalau kita tengok pegangan saham, okay, kalau kita tengok pegangan saham, kita boleh tengok dekat bursa marketplace. Yang aku ajar sikit lah, tambahan sikit tu nak tengok owner untuk beberapa counter, untuk counter saham. Okay, sekejap ya, mana ni. Mana pula. Okay. Okay, contohlah Nestle. Okay, Nestle. Okay, kita pergi kat Nestle, tekan Nestle. Alright, kita tekan kat Nestle. Okay, dia akan keluarlah maklumat-maklumat Nestle kat sini. Nestle Berhad. Okay, dia punya harga price dia. Okay, di bursa marketplace lah. Alright, so kita pergi kat ownership kat sini. Alright, kalau kita pergi kat ownership, kalau kita boleh tengok. Ni lagi lengkap lah dekat bursa marketplace ni. Okay, so kalau kita tengok, okay, Nestle SA, okay, ataupun Nestle, syarikat Nestle mempunyai pegangan 72.61%. Okay, saham Nestle. Okay, lepas tu nombor 2, Employees Provident Fund Board, bermaksud, okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, 5 Januari, 30 Disember, 22 Disember, 17 Disember, 14 Disember, kita tengok. Okay, acquired bermaksud, okay, ini adalah Employees Provident Fund ni wang persaraan ataupun government board, okay, government company yang kuasa. Okay, tengok kumpulan wang persaraan pun ada kat sini. Okay, ini adalah salah satu government punya, okay, government punya company, agency. Okay, government agency. Okay, ada juga corporation, okay, ada juga insurance company. Alright, so ini adalah cara-cara untuk kita tengok, okay, ownership untuk counter display. Alright, so itu cara untuk kita tengok ownership lah. Alright, so apa lagi ya? Apa lagi yang penting untuk KLC screener? Itu saja kot aku rasa setakat ni. Okay, dah 22 minit, okay, agak panjang juga. So aku takkan touch technical charting. Okay, technical charting untuk ni sebab kebanyakan video aku pun dah sentuh technical charting, so aku lebih kepada cara membaca KLC screener lah, okay, untuk extract berapa-berapa maklumat penting dalam KLC screener. So aku tak sempat tunjuk dekat Harsh Bitrix Smart dan juga M+, okay, sebab tadi aku try masuk, tak boleh nak masuk, okay, mungkin internet ke apa ke, tak tahulah. So boleh guna KLC screener ni sebagai alternatif, okay, untuk korang buat kajian saham lah. Alright, so itu saja. Okay, ada lagi tak? Tak ada kot. Okay, itu sajalah. Okay, itu saja untuk cara penggunaan ataupun cara membaca maklumat dalam KLC screener. Okay, kalau ada apa-apa yang aku tertinggal ke ataupun apa yang korang rasa korang nak tahu lagi, mungkin boleh put in komen nantilah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.